Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Malaysia dan Kemboja bersetuju meneroka laluan penerbangan baharu. Menurut Perdana Menteri, ia bagi meningkatkan kesaling hubungan antara kedua-dua negara. We explored the issue of tourism and 47 flights a week from Cambodia to Kuala Lumpur and Kuala Lumpur to Cambodia. But then you have suggested, and I agreed, that we should explore new routes to expand this, because there is a huge potential in both our countries. We have acknowledged the fact that ASEAN has recorded impressive collaboration in a number of fields, but intra-trade and investment is certainly profoundly lacking. And we have therefore a responsibility to ensure this would be enhanced so that it be beneficial to both these countries. Beliau menegaskan demikian dalam sidang media khas bersama Perdana Menteri Kemboja Hun Manet di Putrajaya. Dalam pada itu, nilai pelaburan syarikat Malaysia di Kemboja telah melebihi $3 bilion ketika ini. Peningkatan itu menjadikan Malaysia antara pelabur asing terbesar di negara berkenaan. Perdana Menteri optimis menerusi kerjasama berterusan. Beliau menjangkakan pelaburan Malaysia akan terus berkembang pada masa akan datang. Sementara itu, Malaysia dan Kemboja juga bersetuju membentuk Jawatan Kuasa Perdagangan Bersama JTC tahun ini untuk meneroka potensi perdagangan, pelaburan dan pelancongan yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata, menerusi mekanisme itu, kedua negara akan menimbang kerjasama antara Jabatan Kastam untuk memudahkan pergerakan barangan. Malaysia turut menyatakan minat menjadi pemain utama pembinaan saluran paip dasar laut bagi sektor tenaga boleh baru. Malaysia's interest to be key player in construction of over 1,000 km of seabed energy pipelines, facilitating the transmission of renewable energy from Cambodia and Laos to Singapore. These are issues transborder, transnational, that can be explored. Turut bincang kerjasama berterusan antara pihak berkuasa bagi memastikan tindak balas yang pantas dan berkesan memerangi jenayah rentas sempadan termasuk kes penipuan pekerjaan. We also work together with the Muslim community with your support for whatever training required to ensure that we will play a positive and meaningful role in Cambodia. Perbincangan dua negara itu tertumpu kepada kemajuan hubungan dua hala serta kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pertanian dan komoditi, industri halal, tenaga, keselamatan, komunikasi maklumat serta peranan Malaysia dalam pembangunan sosio-ekonomi komuniti Muslim di Kemboja. Kemboja adalah negara terawal menjalinkan hubungan diplomatik dengan Malaysia sejak tahun 1957. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Kemboja Hun Manet. Hun Manet dan delegasi tiba di Istana Negara pada pukul 3 petang. Majlis menghadap Seri Paduka Baginda berlangsung di Dewan Seri Mahkota. Turut menghadap Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Digital selaku Menteri Pengiring Gobing Sing Dio. Terdahulu, Perdana Menteri Kemboja Hun Manet dan delegasi tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 9.30 pagi tadi untuk lawatan rasmi sehari. Ketibaan beliau disambut Menteri Digital Gobin Sing Dio, Duta Besar Malaysia ke Kemboja Datuk Eldin Husaini Muhammad Hashim dan Duta Besar Kemboja ke Malaysia Uk Chandara. Hun Manet kemudian memeriksa kawalan kehormatan setempat terdiri daripada 2 pegawai dan 25 anggota dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Hun Manet turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Dewan Negara dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Lawatan diakhiri dengan Forum Perniagaan Malaysia-Kemboja yang merupakan anjuran Dewan Perniagaan Kemboja dan Majlis Perniagaan Malaysia di Kemboja. 9 akta yang diluluskan dalam persidangan Dewan Rakyat yang lalu mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul memaklumkan ia merangkumi Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dalam kurungan Pindaan 2023, Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri dalam kurungan Pindaan 2023, Akta Perbekalan 2024, Akta Kewangan dalam kurungan nombor 2 2023, Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Selain itu, Akta Kesatuan Sekerja dalam kurungan Pindaan 2023, Akta Syarikat dalam kurungan Pindaan 2023, Akta Keselamatan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 dan Akta Makanan dalam kurungan Pindaan 2023. Ini termasuk Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Kesemua akta tersebut turut diluluskan tanpa pindaan di Dewan Negara. Cadangan mengecualikan kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan SST ke atas bil air dan elektrik sedia dipertimbang kerajaan. Ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL yang dijadual berlangsung 20 Mac ini untuk penelitian lanjut. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata melalui NAKOL, penggubalan dasar dan program yang dilaksana setiap kementerian dan agensinya akan beri pertimbangan terhadap elemen kos sara hidup. 900 juta ringgit diperuntuk Kementerian Pendidikan bagi menyegara aset tak alihnya tahun ini. Ia meliputi bangunan, tanah dan infrastruktur di semua sekolah dan institusi pendidikan kendaliannya. Penyaluran peruntukan ini adalah berdasarkan keperluan mengikut permohonan dan susunan keutamaan yang dikemukakan kepada KPM oleh sekolah melalui Pejabat Pendidikan Daerah atau Jabatan Pendidikan Negeri dan Bahagian. KPM yang berhormat akan memastikan peruntukan penyelenggaraan ini diagihkan kepada semua sekolah. Usaha berterusan dilaksana untuk pastikan kemudahan sekolah berada dalam keadaan baik dan kondusif. Ini penting bagi menjamin keselamatan dan keselesaan setiap warga sekolah. Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Dr. Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Setakat 4.40 petang tadi, Met Malaysia telah mengemas kini status cuaca panas terkini. Terdapat satu daerah di negeri Kedah iaitu di Pokok Sena yang telah dinaik taraf kepada tahap 2 iaitu tahap gelombang haba. Suhu maksimum di kawasan yang bertanda jingga ini adalah di antara 37 sehingga 40 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Manakala bagi kawasan lain iaitu di negeri Perlis serta di kebanyakan daerah di negeri Kedah, Pulau Pinang, daerah Kuala Kangsar di negeri Perak, juga di daerah Sepang di negeri Selangor dan bahagian Beaufort di negeri Sabah masih lagi dikekalkan kepada tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga dan suhu maksimum di kawasan yang bertanda kuning ini adalah di antara 35 sehingga 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk di kawasan bertanda amaran ini dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati serta banyakkan minum air dan digalakkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan kini dilihat sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, pedalaman negeri Pahang serta di negeri Johor. Dan keadaan cuaca di negeri Kelantan, Terengganu dan Johor ini dijangka boleh beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri Pahang ini, cuaca di sini dijangka akan bergerak menuju ke pedalaman negeri Pahang dan seterusnya akan memasuki ke kawasan pedalaman di negeri Perak serta negeri Selangor menjelang ke awal malam nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan bahagian selatan serta tengah di negeri Sarawak dan juga bahagian Sandakan dan pedalaman di negeri Sabah. Dan keadaan cuaca di negeri Sabah ini dijangka boleh beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri Sarawak ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Manakala bagi ramalan cuaca lewat malam nanti di Semenanjung Malaysia, kami menjangkakan tiada hujan akan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung Malaysia pada tengah malam nanti dan keadaan cuaca yang baik ini dijangka akan berlarutan sehingga ke awal pagi nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dan air petir masih lagi dijangkakan akan lebih tertumpu di bahagian
selatan, pedalaman dan utara di negeri Sarawak, namun hanya bahagian selatan dan pedalaman saja yang dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Paparan dari negeri di bawah bayu, penubuhan tabung pendidikan negeri Sabah bantu lahirkan lebih ramai pelajar berpendidikan tinggi di negeri itu. Laporannya terus saja bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Ya sahih, penubuhan tabung pendidikan negeri Sabah TPNS itu menjadi landasan bagi membolehkan lebih ramai anak-anak Sabah khususnya golongan B40 berpeluang ke institusi pengajian tinggi. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arif berkata penubuhannya selaras salah satu teras hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ iaitu meningkatkan pembangunan modal insam. Datuk Dr. Arifin yang juga pengerusi jawatan kuasa pelaksana TPNS berkata ia juga merupakan salah satu daripada inisiatif bagi membangunkan agenda pendidikan di negeri ini. Beliau menyatakan demikian selepas menyerahkan sumbangan TPNS bernilai RM569,990 kepada 3 penerima iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Teknologi Yayasan Sabah Saminoki, pelajar diploma Kepolisian dan Penyiasatan Kolej Unikov Cyberjaya Selangor Muhammad Lutfatul Haikal dan pelajar diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Universiti Malaysia Sabah Johan Karabus. Kita menyampaikan 3 lagi bantuan kepada pelajar dalam membantu mereka. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan bermusyawarat setiap bulan dan setiap bulanlah kita akan menyampaikan bantuan-bantuan berkenaan untuk membantu anak-anak kita. Sebelum ini, lebih 3,000 pelajar Sabah yang melanjutkan pengajian di pelbagai institusi pengajian tinggi mendapat manfaat daripada TPNS sejak ia dilancarkan pada tahun 2022. Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin hari ini menyampaikan watika pelantikan bagi jawatan Ketua Hakim Syari'i Negeri Sabah kepada Ahadin Arinen di Istana Sri Kinabalu. Turut disampaikan watika pelantikan kepada 2 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sabah, Suraya Ramli dan Tahira Tahir. Majlis penyampaian watika pelantikan ini disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Islam Senata Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram. Ketika ditemui pemberita, Datuk Ruslan yang bertanggungjawab terhadap Hal Ehwal Islam Negeri berharap pelantikan Ketua Hakim Syari'i Negeri Sabah dan 2 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah ini dapat melancarkan lagi perbicaraan kes-kes kekeluargaan dan jenayah syariah yang tertangguh sebelum ini. Sudah pasti dengan adanya pelantikan Ketua Hakim pada hari ini dapat menjalankan kes-kes yang tertangguh dan dapat melancarkan semua urusan yang telah pun tertangguh selama ini.
dan ianya dapat memberi kelegaan kepada khususnya kepada mereka yang sedang menunggu untuk dibawa dalam kes masing-masing. Majlis Perbandaran Sandakan MPS terus komited melaksana pelbagai program bagi menangani isu sampah di daerah Sandakan menerusi program Trash to Cash. Ketua Jabatan Perancang Bandar dan Seni MPS Muhammad Kazroi Nizam Sani berkata, selain mendidik masyarakat untuk menjaga kebersihan, ia secara tidak langsung menjadi sumber pendapatan melalui penjualan sampah sekaligus menggalakkan pembudayaan kitar semula. Muhammad Kazroi menyatakan demikian sempena program Trash to Cash di Kampung Bahagia Batu Sapi Sandakan. Sampah tersebut tu boleh menjana pendapatan lah. Walaupun orang bilang tidak banyak kan, tapi at least dia boleh memberi semangat kepada para komuniti, terutama di sekitar kampung di kawasan Sandakan ini untuk lebih bergiat dalam aktiviti yang berasaskan kebersihan ni lah. Sementara itu, pemimpin akar umbi dan golongan belia menyokong usaha MPS ini. Perkampungan atas air ini yang mana kita ketahui sampah akan sentiasa hanyut daripada pelbagai kawasan lain lah. Jadi akan tertumpu di tepi pantai, kemudian kampung ada lagi, rumah ada lagi. Jadi sampah itu akan, kalau dibiarkan, akan menyebabkan berbagai lah isu yang tidak sihat, isu yang tidak baik dari segi kesihatan. Sambutan kepada belia-belia di Kampung Bahagia ini begitu cukup memberansangkan dan amat utama kepada mereka yang membersihkan kawasan ini. Gotong royong sambil menjana pendapatan. Sebanyak 1,500 kilogram sampah berjaya dikutip penduduk kampung pada program ini. Masyarakat Sandakan diingatkan supaya melakukan saringan pemeriksaan kesihatan secara berkala bagi memastikan kesihatan mereka sentiasa dalam keadaan baik. Pengarah Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan, Dr. Muhammad Fahmi Osman berkata, berdasarkan rekod pesakit yang mendapatkan rawatan di HDOK, pengidap penyakit kronik seperti buah pinggang, kencing manis, kolesterol, darah tinggi dan thalassemia menunjukkan peningkatan. Dr. Muhammad Fahmi berkata pada masa ini HDOK juga menerima lebih 120 pesakit rawatan hemodialisis secara berkala, sementara 50 pesakit lagi mendapat rawatan secara kendiri di rumah, selain merekodkan lebih 170 pesakit thalassemia yang memerlukan bekalan darah. Jagalah kesihatan masing-masing, saringlah lebih awal kita punya kesihatan supaya kita dapat tahu, terutamanya sekiranya ada masalah darah tinggi, masalah kencing manis, masalah kolesterol tinggi. Jadi kita dapat mengawal pemakanan kita dengan lebih baik dan dapat memulakan rawatan dengan lebih awal. Dr. Muhammad Fahmi menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu rancangan Dialog D4 Sandakan FM. Tahun lalu, HDOK merekodkan 26,966 pesakit dalam, 145,999 pesakit luar dan 28,760 pesakit rawatan harian. Pemenang pertandingan Ratu Serempak 2024 akan diumumkan pada penutupan Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Sama yang berlangsung di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah esok. Pengerusi Ratu Serempak 2024 Muhammad Arziz Afizi Rumsani berkata, pemenang akan ditentukan antara 6 finalis daripada 16 peserta yang mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut. Muhammad Arziz Afizi berkata, hadiah lumayan menanti para pemenang pertandingan ini. Perbezaan Ratu Serempak pada tahun ini dari segi hadiah, peserta yang mendapat tempat yang pertama dan juga naib johan dan tempat yang ketiga ditaja pengajian oleh University College Sabah Foundation untuk pertama kalinya untuk peserta-peserta Ratu Serempak tahun 2024 ini. Juara Ratu Serempak juga akan menerima wang tunai RM3,500, naib juara RM2,500 dan tempat ketiga menerima wang tunai RM1,500. Sementara itu, naib Presiden Persatuan Rumpun Bajau Sama Sabah PRBSS Datuk Japlin Hakim ketika ditemui berkata, pertandingan ini antara usaha memartabatkan adat dan budaya suku kaum Bajau. Saya melihat memang sambutan sangat menggalakkan
Untuk malam pertama dan malam kedua ini saya nampak sambutan sangat meriah sekali. Orang ramai datang berkunjung untuk menyaksikan pesta yang kita adakan. Pertandingan akhir Ratu Serempak 2024 ini disempurnakan Timbalan Presiden Persatuan Rumpun Bajau Sama Sabah, Datuk Musbah Jamli. Penganjuran Pesta Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pendidikan Malaysia MSK PPM mampu menjadi serampang dua mata untuk meningkatkan potensi warga Kementerian Pendidikan KPM. Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Mudin Betting berkata, selain menjadi wadah mengeratkan hubungan silaturahim, ia juga medan untuk mengetengahkan bakat kesukanan warga KPM. Untuk memberi peluang kepada warga pendidikan, khususnya guru, pegawai dan AKP, mempamerkan bakat dan kebolehan dalam bidang sukan dan kebudayaan. Dia juga memberi peluang secara langsung meningkatkan kompetensi pengurusan, penganjuran, kejurulatihan kepegawaian dan pelaksanaan program. Mudin ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Baik ini di Studio TV RTM Kota Kinabalu. Sabah menjadi tuan rumah bagi penganjuran MSK PPM Peringkat Kebangsaan ke-49 2024 bermula semalam hingga 2 Mac depan dengan penyertaan 17 kontingen melibatkan 2,303 peserta. Sebanyak 9 acara dipertandingkan dalam pesta sukan tersebut. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu dan terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa bersama dengan Sahi di Angkasa Puri. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi. Baik, Radwin, terima kasih. Bersama Shopee. Beli sekarang. Seterusnya kita ke Sarawak. Peranan media pada masa sekarang diperlukan dalam pembinaan negara bangsa. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang hari ini dan kita ikut saja langsung bersama Buma Wendy Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Pembinaan negara bangsa memerlukan profesionalisme pengamal media dalam menyebar luas maklumat yang berfikiran ke hadapan dan betul. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian, berbeza 50 tahun lalu, media sekarang perlu lebih proaktif terutama bagi mengatasi perkembangan berita palsu yang mudah disebar menerusi media sosial. Jelasnya, cabaran media sekarang lebih rumit dengan kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang mula memberikan gambaran dan penulisan yang mampu memberi pengaruh kepada orang ramai. Justru, beliau menyeru pengamal media di Sarawak supaya memainkan peranan masing-masing terutama dengan menyebar nilai-nilai Sarawak dalam isu otonomi pendidikan dan kesihatan. Usaha ini katanya akan meninggalkan legasi yang mampan kepada generasi akan datang selepas tahun 2030. Dato' Amar Dr. Sim berkata demikian pada Malam Media Anjuran Persatuan Wartawan Bahagian Kuching, KDJA di Kuching. Hadir sama pengerusi KDJA, Roni Teo dan 200 pengamal media dari pelbagai agensi di Sarawak. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak menyasarkan untuk meneroka penyelesaian alternatif dan strategi antara rangkaian untuk merangsang pertumbuhan ekosistem digital dan telekomunikasi. Ke arah itu, Menterinya Datuk Seri Julahi Narawi mengetuai delegasi pada Kongres Dunia Mudah Alih 2024 MWC 24 semalam di Barcelona, Spanyol. Menerusi kenyataan medianya, beliau berkata kongres tersebut adalah acara terbesar dan paling berpengaruh dalam sektor ketersambungan dan komunikasi mudah alih disertai oleh profesional dan pemain industri. Pihaknya berhasrat untuk mendapatkan pandangan tentang teknologi dan inovasi terkini serta melibatkan diri dengan peneraju industri. Delegasi itu menyasarkan untuk menjalin kerjasama yang akan meningkatkan dengan kriteria transformasi digital di Sarawak yang sejajar dengan salah satu pemboleh ubah ke arah pertumbuhan ekonomi. Menurut Datuk Seri Julaihi lagi, pihaknya turut mengetengahkan inisiatif ekonomi digital Sarawak dengan melancarkan Gerai Sarawak yang dikenali sebagai Ruai Sarawak MWC 24.
Ruai Sarawak mempamerkan inisiatif ekonomi digitalnya yang digariskan dalam rangka tindakan ekonomi digital Sarawak 2030 bagi menonjolkan komitmen untuk memacu inovasi dan memupuk pertumbuhan dalam lanskap digital. Pada masa yang sama, Ruai Sarawak berfungsi sebagai platform mempromosikan peluang pelaburan sejajar dengan agenda digital Sarawak. Dengan tumpuan kepada inisiatif digital dan penyelesaian mampan, Sarawak menyasarkan untuk meletakkan dirinya sebagai pemain utama dalam ekosistem teknologi mudah alih di Malaysia dan di peringkat global. Baik, persatuan-persatuan di negeri ini dinasihatkan untuk membelanjakan dana tahunan yang diberikan kerajaan negeri dengan baik dan menyediakan satu laporan ringkas berkaitan penggunaannya. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu penyediaan laporan itu adalah satu kemestian bagi memastikan ia digunakan dengan betul. Ujarnya setiap dana yang disalurkan adalah untuk membantu persatuan dalam penganjuran aktiviti tahunan mereka. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya semasa majlis penyerahan Geran Belia dan Sukan 2024 di Kuching. Tambahnya, sekiranya dana tidak mencukupi, persatuan dialu-alukan untuk menyediakan kertas kerja untuk penganjuran sesuatu acara kepada kementeriannya untuk pertimbangan. Sebanyak 43 persatuan belia dan sukan menerima peruntukan berjumlah lebih 1.6 juta ringgit. Kebakaran tanah gambut dan berluka di Kampung Banting Jalan Kuala Lawas di Lawas dijangka dapat dipadam sepenuhnya petang ini atau esok. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata, setakat pagi tadi hanya tinggal 10 ekar daripada 70 ekar kawasan yang dilaporkan terbakar masih belum dipadamkan. Jelas beliau, pasukan bomba melakukan pendekatan total knockout dalam pemadaman kebakaran tersebut bagi memastikan kawasan yang sukar diakses oleh jentera berat dapat dipadam menggunakan kaedah waterbombing. Katanya pesawat udara telah digunakan untuk pengeboman dari udara sepanjang 2 hari operasi di kawasan yang sukar diakses selain membuat takungan air bagi melakukan total flooding di kawasan yang berdekatan dengan jalan. Kita telah gunakan check dam, kita buat takungan air lah, dan kita gunakan unit excavator untuk menggali tanah gambut dan terus buat total flooding lah. Dan saya jangkakan dalam hari petang ini ataupun esok lah kita akan dapat memadami kesemua. Jelas Datuk Khairuddin, masalah accessibility serta kedalaman kebakaran sehingga 10 kaki di tanah gambut yang lembut selain operasi terpaksa dihentikan pada sebelah malam antara kekangan yang dihadapi lebih 80 anggota di lapangan dalam memadam kebakaran yang dilaporkan sejak 20 Februari lepas. Pengarah itu ditemui selepas majlis makan tengah hari bersempena Tahun Baharu Cina di Ibu Pejabat JBPM Sarawak di Kuching hari ini yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian. Jualan Agro Madani Anjuran Fama dengan kerjasama Lembaga Pertubuhan Peladang dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Cawangan Bintulu menjamin ketersediaan bekalan agro makanan dalam memberi pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan bekalan agro makanan pada harga berpatutan. Melalui program jualan tersebut, komoditi jualan diperluaskan meliputi produk segar dan barang kawalan dengan menawarkan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran. Dalam pada itu, tinjauan kru RTM mendapati rata-rata orang ramai yang berkunjung ke program itu sangat berpuas hati dengan harga yang ditawarkan dan berharap program seumpama itu akan diteruskan pada masa akan datang. Alhamdulillah lah, kami bersyukur juga lah kepada kerajaan Madani kena beri peluang untuk rakyat berbelanja. Kalau ikut dalam masa apa kata orang, masa tu kan ekonomi sedang turun. Untuk lagi pun kita orang Islam akan menyambut bulan puasa. Terus sesuailah dengan program itu. Kami harap setiap tahun dah ataupun 2 bulan ataupun 3 bulan sekali lah. Dapatlah yang membantu kami pengguna dengan harganya jual ada package kan. Macam beras sekali dengan tepung, gulanya jual package dengan harga RM20 macam ya. Yalah, dapat je membantu golongan macam yang si berapa pendapatannya kan. Minta pihak kerajaan terus membuat penjualan seperti itu lah di masa akan datang dan kerap kali disebabkan masa tu memang 3 jenis yang untuk usahawan yang
sukar mendapat ialah telur, minyak dengan gula. Majlis Perbandaran Sibu telah memasang sebanyak 110 buah stesen perangkap penyebaran auto di Pasar Sentral Sibu sebagai langkah kawalan tambahan bagi menangani masalah nyamuk Aedes di kawasan pusat bandar Sibu. Menurut pengerusi Majlis Perbandaran Sibu, Clarence Ting Ing Ho, stesen perangkap penyebaran auto atau Auto Dissemination Device ini merupakan satu alat yang direka untuk menarik dan mengumpan nyamuk Aedes yang mencari tempat untuk bertelur. Jelasnya nyamuk dewasa yang tercemar selepas bersentuhan dengan formulasi racun serangga dalam perangkap ini akan menyebarkan ke tempat pembiakan yang lain dan membunuh populasi jentik-jentik. Seterusnya menyekat perkembangannya menjadi nyamuk dewasa. This is to collect data right now on the dengue situation, the dengue mosquito in around this. We're trying to reduce the number. So if this is successful, what we will do is that we will bring all this to our other markets in Sibu lah. Beliau ditemui media ketika melancarkan program pemasangan perangkap itu di Pasar Sentral Sibu. Tambahnya, usaha ini perlu bagi mengurangkan risiko pengunjung Pasar Sentral itu daripada terkena jangkitan wabak denggi. MPS merupakan majlis perbandaran pertama di Sarawak yang melaksanakan program ini. Amalan kerja yang cekap, efisien dan amanah hendaklah disematkan sebagai asas jati diri setiap penjawat awam dalam mengalas tugas dan tanggungjawab. Demikian saranan Residen Bahagian Seri Aman Abang Muhammad Porkan Abang Budiman kepada penjawat awam dalam memastikan setiap perancangan kerajaan negeri terlaksana. Katanya, budaya kerja sedemikian bukan sahaja identiti pejabat awam yang cemerlang, malah akan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap prestasi kerajaan sedia ada. Tambahnya, kejayaan atau kegagalan pelaksanaan sesuatu dasar atau keputusan yang dibuat oleh kerajaan juga bergantung kepada penjawat awam. Abang Muhammad Porkan berucap pada Majlis Sanjung Budi Lambaian Kasih di Seri Aman. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan timbalan Residen Bahagian Seri Aman yang baru iaitu Charlie Keling menggantikan Elvis Didit yang berpindah ke Kementerian Pengangkutan Sarawak. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Sahi untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Umar, terima kasih. Beri jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Tanya, biarlah saya jawab. Duduk. Ikuti mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 27 Februari hingga 27 Mac 2024 dan di Dewan Negara pada 18 Mac hingga 4 April 2024. Pelibatan komuniti dalam intervensi pengurusan berat badan selari dengan amalan gaya hidup sihat. Justru 3 hub kesihatan di Pulau Pinang wajar dimanfaat orang ramai. Perinciannya, kita langsung bersama Zatul Ikmah Muhammad Nur langsung dari Pulau Mutiara. Assalamualaikum, terima kasih. Program I Fit Eat Right, I Fitter menggalakkan penglibatan komuniti dalam intervensi pengurusan berat badan dan amalan gaya hidup sihat. Di negeri ini, 3 hub program anjuran Kementerian Kesihatan itu dibuka kepada orang ramai yang berkelayakan. Ia terletak di hub kesihatan seberang Perai Tengah, seberang Perai Utara dan Timur Laut. Diterbuka kepada warga negara Malaysia yang berumur tidak melebihi 45 tahun lah, maksudnya 20 tahun hingga 45 tahun, tak ada penyakit kronik seperti jantung, kalau ada darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, kita masih juga lagi terima lah. Yang paling penting adalah BMI 27 ke atas, yang pastinya 27 ke atas. Dan macam mana nak register apabila kami keluarkan iklan, tuan-tuan dan puan-puan boleh register lah.
Menerusi program berkenaan, peserta akan menjalani tempoh intervensi selama 6 bulan. Program diadakan secara percuma dan peserta turut menerima peralatan sukan secara pinjaman. Bidang keusahawanan dalam kalangan komuniti terus diperkasa kerajaan negeri. Ia dilaksana menerusi Hari Terbuka Empower Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER bersama komuniti Sungai Aceh yang membuka peluang usahawan mendapat bimbingan serta meluaskan pasaran produk dan jenama mereka. Esko Negeri Rashidi Zinol berkata sebagai permulaan program tertumpu di kawasan seberang Perai Tengah sebelum diperluaskan ke daerah pada masa akan datang. Hari ini ada yang dianjurkan oleh NCR, program untuk membantu usahawan di kawasan sekitar SWS. Hari ini tumpuan kita sekitar SWS yang mana program memperkenalkan usahawan dan membasarkan barang usahawan. Kerajaan negeri sendiri pun ada pasar usaha untuk pasaran di luar negeri bersama ni. Yang terbaru kita ada di Sabah. Dan apapun program sebegini perlu diperbanyakkan bersama dengan semua jabatan. Sementara itu, usahawan terlibat positif dengan pelaksanaan program tersebut. Rasa bangga sangatlah dengan syarikat NCR ni lah. Tubuhkan untuk kami usahawan yang lebih berjaya lagi lah. Yang di luar sana tu, yang lebih muda lah kan, join NCR. Dia akan bagi kita ilmu untuk kita lebih berjaya lagi. Walaupun kita usahawan, pada masa saya join NCR tu, sudah level 3 consider sudah ada semua persiapan untuk jalankan perniagaan, tapi dia macam stagnan. So dia bagi coaching, training 120 hours tu untuk to bring to next level, dan lepas kita complete 120 jam tu, dia bagi peralatan untuk saya dapat peralatan untuk seal saya punya beverage tu. So itu membantu saya untuk macam upgradekan saya punya produk lah. Pada program sama, jualan agro madani dan kaunter pendaftaran pangkalan data utama padu turut diadakan. Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP menyasarkan 1 juta pokok bakau minyak ditanam tahun ini. Ia bakal direalisasikan menerusi program Forest Bathing yang dilaksanakan secara berterusan di Sungai Cenaam, Nibong Tebal. Menurut Datuk Bandar MBSP, Datuk Azhar Arshad, program tersebut menggunakan konsep sama yang diperkenalkan Jepun. Ia turut melibatkan komuniti setempat agar tanggungjawab dan amanah alam sekitar dipikul bersama. Majlis Bandaraya Seberang Perai kita berupaya untuk mengadakan program ini untuk menanam pokok-pokok bakau di kawasan ini supaya dia menjadi sebagai satu penampan untuk daripada ombak dan juga untuk mewujudkan ekosistem yang lebih baiklah. Di samping itu juga hari ini tujuan kita adalah untuk sama-sama turun padang dengan komuniti. Beliau berkata demikian pada program menanam 500 pokok di Sungai Cenaam bersama kaki tangan MBSP. Turut hadir Adun Sungai Aceh Rashidi Zinol. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih. Projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dijangka bermula pada suku kedua atau ketiga tahun ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata projek tersebut telah mendapat kelulusan Jemaah Menteri minggu lalu. Malaysia Airports Holding Berhad MAHB akan bertanggungjawab bagi proses tender dan pembiayaan projek berkenaan. It was approved by the cabinet, so the funding model will be borne by MAHB through an investment recovery model. That means that over time they can recoup their investment by their expenses to expand the Penang International Airport. The Penang International Airport will cost more than 1 billion, but it will go through a tender process by MAHB.
Projek naik taraf tersebut meliputi pembesaran bangunan terminal dan penambahbaikan infrastruktur. Ia bagi menampung kapasiti penumpang sehingga 12 juta orang berbanding 6 juta orang pada masa sekarang. Beliau berharap projek tersebut dapat disiap dalam tempoh 3 hingga 4 tahun. Lapangan terbang antarabangsa Langkawi sekali lagi diiktiraf antara lapangan terbang terbaik dunia pada tahun 2023 dalam kategori 2 hingga 5 juta pelanggan setahun. Ia adalah kaji selidik Global Airport Service Quality ASQ yang dijalankan oleh Airports Council International ACI. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airports Muhammad Rastam Shaharum kata penghargaan terbaru oleh badan global itu memberi dorongan kepada MAHB untuk terus mengekalkan standard tinggi perkhidmatannya. Menurut beliau, ASQ menanda aras lapangan terbang terbaik dunia dari segi keseluruhan kepuasan penumpang terhadap keselamatan terminal, kemudahan, perkhidmatan dan kebersihan. Beliau berkata demikian pada ucapan alu-aluan pada program Route Asia 2024 di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC. Majlis perasmian disempurnakan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Program Jualan Rahmah di Kedah meraih nilai jualan mencecah lebih 22 juta ringgit sepanjang tahun lalu. Dalam tempoh tersebut, program dilaksanakan di 428 lokasi, membabitkan 15 kawasan parlimen dan 36 DUN, turut merekodkan lebih 394,000 pengunjung. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin berkata, penganjuran program tersebut dilihat memberi kesan yang positif. Ini dalam usaha untuk meringankan kos sara hidup rakyat. Selain program Jualan Rahmah yang diadakan di premis Pasaraya dan Kedai Runcit, Jualan Rahmah Bergerak turut dilaksanakan tertumpu kepada kawasan kepadatan penduduk yang tinggi dan luar bandar. Sepanjang tahun lalu, Jualan Rahmah Bergerak di Kedah merekodkan jualan melebihi 17 juta ringgit dengan lebih 200,000 pengunjung. Seorang bekas pengarah syarikat mengaku tidak bersalah atas tuduhan salah guna harta syarikat 2 tahun lalu. Tertuduh Eng Chiang Chong, 61 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin di hadapan Magistrate Muhammad Harith Muhammad Mazlan. Tertuduh didakwa dengan curangnya menyalahgunakan harta iaitu sebuah kereta jenis Mercedes-Benz GLC 300 Coupe pada 3 Oktober 2022. Magistrate membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM6,000 dengan seorang penjamin. Tertuduh turut diminta menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah menetapkan 2 April depan untuk sebutan semula kes serta penyerahan dokumen. Tiada sijil perakuan penginapan pekerja daripada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM. Antara kesalahan dikesan dalam operasi bersepadu mega gegar buruh paksa dan pemerdagangan orang Ops Gegar di Perak. Menurut pengarah JTK Perak Muhammad Fauzi Abdul Ghani, kesalahan tersebut dikesan di sebuah kilang memproses ayam di kawasan perindustrian Kopeng. Majikan kilang berkenaan disiasat di bawah Seksyen 24D dan Akta 446. Selain Seksyen 24, 24/8, 25, 60K Akta Kerja 1955 atas kesalahan lain. Pihak majikan telah melanggar beberapa peruntukan di bawah Undang-Undang Perburuhan. Di bawah Akta Kerja ada 3 kesalahan yang telah dapat kita kesan. Yang pertama, pihak majikan telah membuat potongan lebih 50% daripada yang dibenarkan di bawah Seksyen 24(8) Akta Kerja. Dan kesalahan yang kedua, di bawah Seksyen 25, bayaran gaji dibayar secara tunai tanpa mendapat kebenaran daripada Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja. Beliau berkata demikian selepas menyertai operasi tersebut di 3 kilang berasingan sekitar Gopeng dengan pemeriksaan dibuat ke atas 282 pekerja. Penjawat awam di Selangor diingat komited dan tidak lalai melaksanakan tugasan dan tanggungjawab diamanahkan. Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah bertitah ia bagi memastikan setiap projek pembangunan dirancang tidak tergendala atau berdepan masalah. Dalam titah sempena istiadat pembukaan persidangan penggal kedua Dewan Negeri Selangor ke-15, baginda akan terus memantau dan memerhati tindak tanduk penjawat awam dan kualiti perkhidmatan awam di negeri Selangor.
Persidangan Dewan Negeri Selangor dijadual berlangsung selama 10 hari bermula hari ini hingga 11 Mac. Sultan Sharifuddin turut mengingatkan Selangor agar mempunyai persediaan menghadapi cabaran perubahan iklim. Titah baginda, tahap kesedaran terhadap penggunaan air secara berhemah juga masih rendah menyebabkan penggunaan domestik yang tinggi dianggarkan 215 liter seorang sehari. Kita niru seluruh rakyat untuk bersama-sama menggunakan air harian secara berhemat dan berhemah bagi menyumbang kepada peningkatan simpanan air semasa. Kita juga mengambil maklum komitmen kerajaan Better untuk menarik isu bekalan air dengan mengambil langkah proaktif untuk mengurangkan risiko dan menjamin keselamatan air untuk negeri. Baginda juga menzahirkan ucapan tahniah kepada pentadbiran Menteri Besar di atas pencapaian prestasi keuangan kerajaan negeri bagi tahun 2023. Peneraju dunia dalam pemantauan rangkaian dan cerapan kesaling hubungan UCLA menyifatkan pencapaian Malaysia yang mengungguli skor ketekalan 5G global sebagai amat membanggakan serta sangat layak. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif UCLA Stephen Bai berkata metodologi yang digunakan bagi mengira skor tersebut adalah sukar untuk dicapai apatah lagi secara konsisten. And we measure networks in many different dimensions, one of which is speed, which is what people know us for in terms of speed test. But another metric that we look at is consistency. And in fact, it's actually much harder to achieve a consistent network across a wide geography. And especially in Malaysia, given the challenge with building a network, to build a network that has a consistent performance is very, very challenging. And so it's not an award that we grant often, and it's not an award that many people win. Credit to the country of Malaysia and the policies that are there, that they're being able to achieve this award. So. Anugerah skor ketekalan 5G global terbaik disampaikan oleh Bai kepada Menteri Komunikasi Fahmi Fadil di Barcelona, Spanyol. Malaysia kini berada di tempat pertama dalam skor terbabit pada tahap 97.27% di hadapan Macedonia Utara 94.06% dan Emirat Arab Bersatu 93.88%. Ini adalah kesinambungan kepada usaha kita dan satu kejayaan dalam pelaksanaan rangkaian 5G melalui Digital National Berhad ataupun DNB. Jadi saya harap dengan pencapaian ini membakar semangat bagi semua telco dan juga rakan-rakan di MCMC supaya kita bekerja dengan lebih gigih menyediakan internet yang lebih murah, yang lebih pantas, yang boleh dipercayai, more reliable untuk semua rakyat Malaysia. Fahmi kini berada di Barcelona bagi mengetuai delegasi Malaysia ke Mobile World Congress 2024. Bersempena ketibaan Ramadan tidak lama lagi, 17 peserta berkumpulan menunjukkan kreativiti memasak bubur lambuk era baru. Pertandingan bubur lambuk anjuran Menara Kuala Lumpur yang juga program tanggungjawab sosial korporat CSR itu turut meraihkan anak yatim Pertubuhan Kebajikan Nur Hati dan Asnaf. Pemenang pertandingan membawa pulang wang tunai keseluruhan berjumlah RM12,000. Untuk makluman semua, acara pertandingan memasak bubur lambuk ni kita telah mula pada tahun 2011. So tahun ni merupakan tahap lebih dah 10 tahun kita anjurkan pertandingan masak bubur lambuk ni. InsyaAllah kita akan teruskan ke masa-masa hadapan supaya dapat menarik lebih ramai lagi untuk menyertai dan juga beri pendedahan kepada pelawat yang mengunjung Menara Kuala Lumpur. Bagi peserta, menu bubur lambuk boleh diimprovisasi dengan idea baru bagi memenuhi cita rasa penggemarnya. Harapan saya pertandingan seperti ini perlu diluaskan lagi dan diadakan di pelbagai peringkat lah. Mungkin ke negeri-negeri yang lain di serata Malaysia. Ianya bagus sebagai satu proses kita review bagaimana cara kita memasak, kemudian kita dapat kekalkan tradisi, itu yang penting. Keistimewaan bubur lambuk yang saya kenakan untuk tahun ni, kami ada masukkan lambuk dan itik salai. Sebab kami punya
Bubur lambuk memang ada makaroni dengan crab meat stick and rempah rahsia semestinya dari Faizah. Pertandingan melibatkan kategori terbuka dan kategori Masjid Surau menampilkan chef selebriti Zaidah Muhammad Nur, chef Yang Jamil dan chef Musa, chef eksekutif dari Aras Restoran KL Tower sebagai juri. Pemantauan di Bazar Ramadan akan dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Operasi Bahagian Penguatkuasa KPDN Syamsul Nizam Khalil berkata usaha itu bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan terhadap pengguna. Setiap kali bulan Ramadan kita akan menggandakan operasi lah untuk di pasar-pasar Ramadan ni bagi memastikan bahawa setiap peniaga tu pertama sekali kita akan perlu meletakkan tanda harga. Pertama, kedua tanda harga tu perlu jelas. Alat timbang yang digunakan untuk timbang ikan apa semua tu perlu ditentusahkan. Ya, tidak menjual barang tiruan. Syamsul Nizam kata program tersebut dilaksanakan bagi memberi pendedahan kepada pengusaha restoran mengenai kepentingan pematuhan terhadap akta berkenaan. Selaras dengan perkembangan penyiaran karya secara dalam talian, tayangan-tayangan di premis perniagaan yang tidak menggunakan lesen penyiaran komersial, bermakna bahawa dari segi perundangannya di bawah Seksyen 43 AA itu terdapat perundangan baharu di mana pihak premis tidak boleh menyiarkan siaran-siaran berbayar secara tidak sah. Dan dengan menggunakan peralatan ataupun alat-alat tertentu Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI menjalinkan kerjasama dengan Iran bagi meningkatkan hasil pengeluaran padi dan ayam negara. Ketua Pengarah MARDI, Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani berkata kerjasama dengan Pertubuhan Pendidikan dan Pengembangan Pertanian Iran (ARIO) itu bertujuan mengkaji kesesuaian baka ayam dan benih padi. Sebanyak 10 skop pendidikan dibincangkan dalam kerjasama berkenaan. Fokus utama kepada teknologi meningkatkan hasil genetik padi dan baka ayam kedua-dua negara. Turut dibincangkan pendidikan buah-buahan tropika dan perikanan. Kita ada set 10 skop dalam penyelidikan kita bersama dengan ARIO, dan dalam lawatan saya bersama Menteri baru-baru ini kita telah menandatangani satu LOI, Letter of Intent, untuk menjayakan program penanaman padi, iaitu kita buat pertukaran germplasm lah. Mana kita punya germplasm kita bagi kepada Iran punya germplasm akan dibawa di sini. Dan di samping itu juga kita cuba mempercepatkan proses untuk memperkenalkan baka ayam daripada Iran ke Malaysia, yang mana kita akan buat penyelidikan lah dari segi kesesuaian baka tersebut. Beliau berkata demikian dalam persidangan Mekanisme Pertanian dan Makanan Kebangsaan NCAFM di Air Keroh. Bagi meningkatkan pengeluaran hasil tembikai di negara ini, MARDI melancarkan sistem mekanisasi pengeluaran dan pengendalian lepas tuai tembikai. Menurut Pengarah Pusat Pendidikan Kejuruteraan MARDI, Dr. Azman Hamzah, sistem itu dijangka dapat meningkatkan hasil pengeluaran tembikai sehingga 40%. Pakej teknologi tersebut dilengkapi dengan buku prosedur operasi standard SOP sebagai panduan dan rujukan kepada petani dan pengusaha yang berminat untuk mengusahakan tanaman dan pengeluaran buah tembikai. Ya, kalau ikut dari segi itu kita boleh naik mungkin dalam 30-40% lah. Pasal kita dengan adanya teknologi mekanisasi, maknanya tenaga buruh kita dapat kurangkan. Lepas tu kita punya macam contoh penggunaan baja, benih dan sebagainya kita akan menggunakan pada keadaan yang lebih tepat. Jadi maknanya dari situlah dari segi kita mengurangkan kos-kos input, tapi kita dapat meningkatkan pendapatan petani lah. Beliau berkata demikian dalam persidangan Mekanisme Pertanian dan Makanan Kebangsaan NCAFM di Air Keroh.
Sebuah syarikat pengendali pakej umrah bersama dua pengarahnya didakwa di Mahkamah Magistrate Seremban atas 51 pertuduhan. Ia membabitkan kegagalan mematuhi award perintah Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia membayar balik tuntutan wang berjumlah RM473,730 kepada 17 orang mangsa. Syarikat berkenaan diwakili dua pengarah berkenaan yang juga pasangan suami isteri iaitu Datuk Zulkarnain Endut, 43 tahun dan Datin Mazwin Mustafa, 43 tahun. Kedua-dua pasangan itu mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Hafiza Ishak. Pasangan suami isteri itu turut didakwa mengikut Seksyen 117-1 Akta Perlindungan Pengguna 1999 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM10,000 atau penjara maksimum 2 tahun jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan jaminan RM500 setiap pertuduhan iaitu bersamaan RM17,000 secara global atau bagi semua tertuduh dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes dan serang dokumen ditetapkan pada 25 April depan. Beberapa aplikasi Al-Quran dalam talian sedang dipantau Kementerian Dalam Negeri kerana tiada perakuan dan tidak mendapat kelulusan. Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan KDN, Nik Yusaimi Yusof berkata, kebanyakan aplikasi berkenaan telah dimuat turun orang ramai tanpa mendapat semakan pakar terlebih dahulu. Beliau berkata kelulusan dan perakuan daripada KDN perlu bagi mengelak timbul kekeliruan dan ancaman kepada keselamatan serta ketenteraman awam. Apple Play Store, carilah logo ikon ini dan download. Ada pembangun aplikasi lain tempatan yang juga telah membangunkan dan membuat perkongsian. Saya ingin ingatkan bahawa pembangun aplikasi tersebut perlulah datang kepada KDN memohon untuk mendapat kelulusan. Ya. Jika gagal mendapat kelulusan, maka pembangun aplikasi ini bakal berhadapan dengan tindakan perundangan di bawah Akta Pengawalan Pelaksanaan Pencetakan Al-Quran 1986 Pindaan 2023. Dan SP. Operasi mencari dan menyelamat seorang nelayan warga Thailand yang dikuatiri hilang di perairan Tok Bali, Kelantan diteruskan hari ini. Pengarah Maritim Kelantan, Kapten Maritim Irwansyah Soadi berkata, lokasi pencarian merangkumi 749.5 batu nautika persegi, melibatkan bot perkasa 1247 dan pesawat CL415 Maritim Malaysia. Pencarian turut dibantu sebuah bot ronda RH21 Polis Diraja Malaysia PDRM. Sabtu lalu, nelayan berkenaan Ahmad Kamarudin, 48 tahun, dipercayai keluar menangkap ikan kira-kira pukul 11.30 malam. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.